Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi untuk membuat renungan Mazmur. Hari ini kita sudah sampai ke Mazmur 116. Mazmur 116. Aku mengasihi Tuhan sebab dia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab dia menyendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kekendaran terhadap dunia orang mati melimpah aku. Aku mengalami kesesakan dan ketukaan. Tapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ni sangat tertindas. Aku ni berkata kepada kebingunganku, semua manusia membohong. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelantaran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Ini satu mazmur yang bertajuk terluput dari belenggu maut. Ini seolah-olah melihat pemazmur ini telah mengalami satu perkara ataupun peristiwa yang diingini ataupun yang tidak diingini, yang mungkin dia juga diserang ataupun sebab sesuatu yang terjadi, malapetaka ataupun bencana alam yang kita boleh tahu melihat bahawa dalam keadaan yang hampir menemui maut, hampir mati dia telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang kita boleh lihat daripada pemazmur ini, bagaimana dia membagikan mazmur ini dalam 3 bahagian. Pertama, di ayat 1 hingga 2, dia mengisytiharkan pujiannya kepada Tuhan. Dan kita juga lihat di ayat 3 hingga 11, di mana dia mengatakan tentang kesesakan, ketukahan, apa yang terjadi kepada dia. Waktunya juga melihat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia, membebaskan dia daripada segala kesukaran itu. Dan akhirnya di ayat 12 hingga 19, dia memberikan satu jelasan ataupun pengulasan tentang apa yang dia akan menaikkan, kesyukuran yang dia akan naikkan kepada Tuhan atas sebab-sebab ini, ya. Jadi kita harus tahu bahawa dari mazmur ini banyak perkara dalam kehidupan kita kalau lihat kembali dengan satu sikap yang begitu positif daripada pemazmur ini. Khususnya ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab dia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab dia menyendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini yang menunjukkan satu macam kepercayaan kepada pemazmur ini, di mana waktu itu dia tahu Tuhan akan dengar suaranya. Dia pun akan berseru kepada Tuhan, sebab dia permulaan dengan satu sikap, aku mengasihi Tuhan. Dengan kasih itu saya percaya datangnya satu kepercayaan yang di mana dia tahu bahawa Tuhan Allahnya yang akan menyelamatkan dia. Itulah sebab dari mazmur ini kita boleh lihat
apa yang telah tertimba kepada dia, dia telah melihat satu penyelamatan daripada Allah. Sebab dia waktunya berseru kepada Tuhan, Tuhan yang tolong dia. Amin. Saya rasa dalam pujian ini dalam memberikan kita satu pengajaran di mana kita harus sentiasa naikkan kesyukuran kita kepada Tuhan dan mengisytiharkan bahawa Tuhan telah membebaskan kita dari banyak perkara, daripada ancaman kah. Dari sini dia katakan khususnya di ayat 11 semua manusia pembohong. Ini seolah mengatakan ada orang telah menyindir dia, adapun bercakap sesuatu yang tidak baik kepada dia, adapun melakukan satu tuntutan-tuntutan yang palsu terhadap dia. Ini semuanya terjadi. Tapi apapun yang terjadi, pemazmur ini telah tahu dan dia telah melakukannya. Itulah dia berseru kepada Tuhan. Sebab saya percaya dia bermula daripada kasihnya kepada Tuhan. Jadi hari ini kita harusnya membetulkan kasih kita kepada Tuhan. Bapa kasih, Bapa, apakah level, apakah standar ataupun piawai yang kita ada dalam soalnya kita mengasihi Tuhan. Saya berseru kepada mendorong kita semua untuk kembalikan sikap itu dalam doa kita. Sebab itu akan membantu kita macam mana bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Biarlah Mazmur ini 116 boleh memberikan kita satu peringatan dalam keadaan menemui pelenggu maut pun Tuhan akan mendengar doa kita kalau kita berseru kepada Dia, dan Dia telah meluputkan pemazmur ini daripada pelenggu maut. Saya percaya kita juga boleh mengalaminya kalau waktunya kita mengalami kesesakan, ketukaan dan sebagainya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi dorongan kepada kita semua. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggalkan ataupun kita melepaskan peluangnya untuk kita percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, hari ini juga ambil kesempatan ini mau terus mendorong kita semua untuk melakukan pendaftaran Ini saya rasa kita harus melakukan dengan secepat yang mungkin. Saya tahu mungkin di antara saudara-saudari ada soalannya tentang macam mana kalau tidak ada pas, tidak ada kad ataupun dokumen ataupun surat-surat ataupun sijil untuk mengenal pasti anda, itu mungkin dari segi pasport kah, daripada segi work pass kah. Kita harus tahu bahawa semuanya kita tertakluk kepada undang-undang. Kita tidak boleh melakukan apa-apa kesalahan daripada itu, tapi daripada SOP yang telah ada, dengannya permohonan yang telah diizinkan, di mana kita tetap boleh datang ke gereja. Yang pentingnya semua adanya kad pengenalan diri ataupun pasport ataupun apa-apa dokumen yang dapat memberikan kepastian tu Jadi saya harap kita semua akan bekerjasama dari soal ini. Kalau ada apa-apa yang memang tidak kurang faham, sila tujukan kepada Reverend Roji, supaya dia dapat juga tolong anda untuk hal ini. Sama-sama kita dapat melakukannya dan kita dapat juga kembali ke gereja untuk beribadah. Jadi saya mendorong kita semua, apa caranya, dari secara online lawan web ataupun dari Facebook gereja yang ada yang sambungan itu, dan juga
mungkin anda boleh datang ke gereja di pejabat untuk melakukan pendaftaran juga, ya. Jadi dengan pendaftaran itu kita akan memperolehi satu pas digital, orang bilang, ya. Jadi dari pas ini kita dapat tunjukkan pada hari itu, dan waktunya kau datang ibadah. Dengan kad itu kita akan mencatatkan nombor kad kamu. Okey, sebab kita tidak perlu tulis nama lagi. Kita hanya catatkan nombor daripada kad itu. Itulah sangat penting. Anda harus memiliki kad untuk datang dan mengikuti ibadah pada minggu-minggu yang tertentu, ya. Jadi kita sama-sama melakukan dan bekerjasama bersama-sama untuk melakukan ini supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Tuhan memberkati adanya hari yang baru. Sentiasa berkat Tuhan menyertai anda. Amin.